kita telah meningkatkan pemberian khas interim untuk Sarawak dan Sabah. 300 juta ringgit ketimbang 16 juta ringgit bagi Sarawak yang diputuskan yang tidak dikaji semula sejak 1969. Ya, pasca Belanjawan 2024, hari ini kita terus saja memberikan gambaran dan juga penjelasan berkenaan tentang apakah yang telah pun diberikan elemen-elemen penting dalam Belanjawan 2024. 393 bilion ringgit diperuntukkan secara total dalam Belanjawan 2024. Jadi untuk kita bercakap, cuma fokus kita pada hari ini adalah pembangunan Sabah dan juga Sarawak kekal diperhebat dan juga program ataupun aspirasi penyatuan wilayah juga kekal untuk dimantapkan. Jadi bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, Pensyarakahan dan Politik Ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Encik Ismail? Ya, terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kalau kita lihatkan kepada rentetan daripada Belanjawan 2023 yang merupakan antara belanjawan yang dibentangkan semula oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini. Jadi ia juga dilanjutkan aspirasi untuk membawa isu dan juga kepentingan Sabah dan juga Sarawak. Jadi dalam Belanjawan 2024, apakah sebenarnya elemen-elemen yang menjadi perhatian dan juga penting untuk melihat aspirasi kerajaan perpaduan dalam konteks peruntukan kepada Sabah dan juga Sarawak? Betul. Ya, sudah tentu. Sekiranya kita tengok perbelanjaan dan daripada aspek pembangunan kepada Sabah dan juga Sarawak ini memang cukup penting. Dan kalau kita lihat bajet 2024 ini ialah ia adalah titik pelaksanaan terutamanya grand policy iaitu rancangan Malaysia ke-12 lepas kajian separuh penggal, plan ekonomi madani dan juga plan pembaruan industrialisasi. Dan juga plan hala 7 peralihan tenaga, ya. Ini adalah dasar utama kerajaan yang telah meletak Sabah dan juga Sarawak sebagai fokus utama untuk membangunkan ekonomi terutamanya dari segi hiliran dan juga aspek-aspek sosial termasuklah menoktakan kemiskinan dan juga mengembangkan ekosistem untuk negeri ini berkembang. Kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 itu, selepas kajian separuh penggal ada dinyatakan dalam chapter khusus iaitu meningkatkan potensi ekonomi wilayah di mana ada subtema melihat pada pembangunan kedua-dua negeri ini. Yalah, sudah tentu kita tahu bahawa kedua-dua negeri ini penyumbang utama kepada KDNK negara, ya, dan juga mempunyai sumber asli yang begitu banyak dan sumbangan kepada negara juga. Tetapi pada masa yang sama dari aspek sosioekonomi itu masih lagi keterbelakangan, ya. Banyak aspek yang perlu dikembangkan. Jadi kalau kita lihat bajet yang baru diperkenalkan ini, ya, sudah tentu ada wow factor, ada yang popular, ada yang tidak popular kalau berkaitan dengan cukai, ya. Tapi pada masa yang sama juga ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut mungkin daripada kementerian tertentu. Namun untuk pembangunan Sabah itu daripada segi bajet pembangunan, ya, telah ditingkatkan. Ini amat penting kerana Sabah dan juga Sarawak ini dia mempunyai dasar-dasar tersendiri. Contohnya Sabah mempunyai dasar Sabah Maju Jaya dan Sarawak pula strategi pemulihan pasca COVID-19 Sarawak, ya. Jadi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Sabah dan juga Sarawak ini hanya dengan pendapatan negeri sahaja, walaupun kedua-dua negeri ini mempunyai pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan negeri-negeri lain, namun dari aspek pembangunan itu masih memerlukan bantuan daripada kerajaan persekutuan. Jadi saya rasa dalam ucapan Perdana Menteri itu jelas, ya, untuk untuk unleash potential ekonomi negeri ini memang jelas. Bukan saja dalam bajet 2024 tapi juga dengan dasar-dasar plan ekonomi madani, plan perindustrian baru dan juga rancangan Malaysia ke-12. Okey.
Peruntukan kepada kedua-dua wilayah tersebut melibatkan sebanyak 12.4 bilion ringgit bagi kedua-dua wilayah dan dibahagikan kepada 6.6 bilion ringgit kepada Sabah, 5.8 bilion ringgit untuk Sarawak. Tapi kalau kita lihat ia atas aspirasi semangat MA63. Peruntukan sebanyak 50 juta juga diturunkan kepada kuasa pelaksanaan projek pembangunan teknikal di negeri masing-masing. Jadi sehingga 50 juta ringgit itu untuk dijalankan sendiri dalam kuasa wilayah Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana Doktor melihat ini suatu bentuk kalau kita lihat autonomi kepada kedua-dua wilayah tersebut dalam menjalankan projek pembangunan teknikal di negeri di wilayah masing-masing? Ya, sudah tentu. Berkait rapat dengan aspek desentralisasi ini, dia memang berkait rapat dengan pembangunan. Sebelum ini kalau kita lihat daripada apa-apa plan pembangunan pun memang banyak yang tergendala ataupun perlahan kerana birokrasi. Jadi disebabkan itu, kalau kita lihat kerajaan perpaduan ini pun telah memberi komitmen bahawa akan memastikan pembangunan itu akan disentralisasi kepada kerajaan negeri dan ini dapat mengurangkan kerana birokrasi. Dan kita tahu dari mana-mana aspek teori ekonomi pun mengatakan bahawa empowering state ataupun desentralisasi itu amat penting. Dan saya rasa apabila dalam bajet yang baru ini dan juga bajet tahun lalu telah memberi desentralisasi 50 bilion projek, 50 bilion ke bawah dan juga jabatan teknik ni sudah tentu dapat mempercepatkan proses pembangunan di negeri ini. Sebab kalau kita lihat daripada segi bajet pembangunan, contohnya kita lihat pada pembangunan dahulu 5 bilion, contohnya Sarawak ada 4 bilion. Kadang-kala bajet pembangunan ini tidak habis pun diguna. Kadang-kadang 45%, kadang-kadang 25% selepas 8 bulan contohnya kalau kita lihat daripada KPI yang telah diberikan oleh kita ada KPI kalau untuk bajet pembangunan ini separuh at least 6 bulan itu boleh dihabiskan 55%. Namun disebabkan kadang-kadang kedua-dua negeri ini besar. Jadi besar apabila besar, jadi dia banyak kerana birokrasi dan pembangunan setiap negeri ini berbeza. Dia tidak template dia berbeza sebab keunikan luar bandar itu amat berbeza. Jadi sudah tentu dengan adanya aspek desentralisasi ini sudah tentu akan dapat membantu memacu ekonomi negeri. Namun pada masa yang sama walaupun diberi desentralisasi, ada satu aspek yang paling penting kena kita lihat ada daripada kapasiti negeri itu perlu diperkasakan juga kerana sebab kemahiran contohnya sumber tenaga, sumber manusia yang ada itu mungkin berbeza sebab apabila kita telah berikan kuasa tersebut maka kerja itu lebih. Jadi kapasiti itu kena diperkasakan juga. Benar. Satu lagi, fokus kepada negeri wilayah Sabah khususnya adalah berkenaan tentang bagaimana kerajaan persekutuan dalam mencapai kesepakatan bersama dengan wilayah Sabah untuk penyerahan kuasa kawal selia bekalan elektrik yang bakal berkuat kuasa pada 3 Januari 2024. Jadi penyerahan ataupun mungkin kerjasama ini juga penting antara melihat bagaimana kerajaan persekutuan dan wilayah Sabah dan juga Sarawak dalam proses pengurusan bekalan elektrik sendiri. Prof. Dr. Ya, saya rasa ini penting terutamanya untuk Sabah. Saya rasa Sarawak bukanlah satu isu yang besar. Ya, ada juga terdapat isu tersendiri. Namun bagi untuk Sabah ini, berkaitan dengan utility, bekalan elektrik ini memang satu masalah yang besar selain daripada jalan raya yang bermasalah. Tapi pada masa yang sama juga adalah bekalan kuasa elektrik ini. Jadi ini juga adalah satu aspek autonomi diberi komitmen kerajaan perpaduan untuk diberikan kepada kerajaan negeri untuk mengurus bekalan elektrik mereka sendiri. Ya, kita tahu sebab daripada segi tenaga ini paling penting terutamanya untuk pembangunan perindustrialisasi ekosistem yang paling asas yang perlu ada. Jadi kebiasaannya sebab kita ada sejarah tertentu Sabah Electric Sdn Bhd itu dan juga kerajaan negeri dan juga TNB. Tapi sekarang ini apabila diberikan kuasa kawal selia itu, ini adalah titik tolak pembaharuan, titik tolak autonomi dan desentralisasi untuk kerajaan negeri untuk mengurus bekalan elektrik. Dengan ini bermaksud kerajaan negeri itu lebih accountable
instead of daripada kita fikirkan ini disebabkan persekutuan, kerajaan persekutuan yang memberi arahan kerana birokrasi. Jadi ini sebenarnya adalah insentif yang baik kerana kerajaan negeri sendiri boleh menguruskan bekalan diplomatik, membuat keputusan sendiri terutamanya daripada aspek yang IPP ni. Sebab di Sabah ini IPP itu masih dia beli daripada daripada swasta, ya, bukan sendiri. Jadi ini juga aspek yang perlu dilihat. Dan pada masa yang sama balik kepada poin yang tadi itu, kapasiti negeri itu juga perlu diperkasakan. Kita tidak bagi begitu sahaja